So hari ni kita nak belajar mengenai ulang kaji mengenai bab 4. Selamat datang kepada Adila. Assalamualaikum Adila. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah cikgu sihat. Alhamdulillah. Okey. So kita nak ulang kaji, ada 2 je soalan hari ni. Siap ni, lepas tu kita boleh dah habis kelas kita. Okey, so boleh nampak ya saya punya skrin. So hari ni kita nak bertengok, hari tu hari Jumaat kita dah buat dia punya soalan kertas 1. So hari ni kita nak tengok soalan ni untuk kertas 2. Kalau untuk bab ini, bab 4 ni, kebanyakannya untuk bahagian A, kertas 2 dia tak akan ditanya. Contoh macam pemboleh ubah ke, hipotesis ke, inference ke, dia tak akan tanyalah. Kebanyakan dia akan tanya dalam soalan struktur bahagian B. Okey, sediakan buku, tulis tarikh hari ni. Cikgu kat sekolah ni kalau rasa dengar macam bising je, minta maaf ya. Okey, so hari ni hari Isnin. So hari ni hari Isnin, 1 hari bulan 11. Tulis dalam buku, tulis kat situ bab 4 ulang kaji. Bab 4 kita pakai modul Terengganu. Kita pakai modul Terengganu. Bisa cikgu pun dah tak cantik dekat sini. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah 1.1 menunjukkan kejadian tanah runtuh. Pravin, pernah jumpa tak kejadian tanah runtuh kat depan mata kamu sendiri? Pernah jumpa tak? Tak cikgu. Tak pernah lagi? Tak. Tak ya? Agak-agak Pravin kan? Sebab apa terjadinya tanah runtuh? Selalu dia terjadi dekat mana? Kalau kamu nampak selalu dia terjadi dekat lereng-lereng bukit kan? Macam kat Cameron Highland. Kenapa? Sebabkan berlakunya pembalakan ni. Betul. Salah satu puncanya adalah berlakunya pembalakan yang tidak terkawal. Okey, so soalan yang ini dia tanya punca. 1 punca. So kamu buat 1A, kamu boleh buat pembalakan tidak terkawal. Ataupun contoh Adila ada jawapan yang lain tak Adila? Adila nak cakap penebangan pokok cikgu. Boleh tak Adila? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Kamu nak buat penebangan pokok pun boleh. Ataupun pembalakan tidak terkawal. Okey. For the next question, kita tengok soalan yang seterusnya. Buat jawapan sahaja ya anak-anak. Soalan nombor 1B. Sekiranya terdapat satu sungai berhampiran tempat kejadian, apakah yang akan berlaku kepada ekosistem sungai tersebut? Kalaulah dekat bahagian lereng bukit tu ada sungai, lepas tu berlaku pula tanah runtuh dekat situ, agak-agak apa yang terjadi dekat sungai tu? Sungai tu boleh rosak tak? Agak-agak kalau terjadi tanah runtuh dekat tepi tu. Selalunya kan dia akan rosak selalu kalau tanah runtuh. Air akan mengalir sangat deras dekat tepi dan air sungai pun dia akan warni coklat macam lumpur. Yang baru ni dekat mana? Yang kat Kedah tu. Yang dekat Kedah tu kalau nampak dia punya air sungai, keadaan yang berwarna coklat pekat sangat. So keadaan sungai tersebut, apa yang akan terjadi kepada ekosistem sungai tersebut? Ekosistem tu maksudnya ikan, laut dekat situ confirm dia akan mati. Mati ataupun kamu nak cakap dia akan rosak pun boleh. Okey. Pergi kepada soalan 1C. Jalan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk penduduk kampung mendapatkan keperluan harian dan memasarkan hasil pertanian mereka. Jalan ni je dah ada. Tak ada jalan yang lain.
boleh tak kamu cadangkan satu cara macam mana dia nak bina jalan baru tanpa kita nak rosakkan kehidupan. Macam mana kita nak buat jalan baru supaya tak rosakkan kehidupan. Dia tanya kat sini. Okay, so cadangkan satu cara pembinaan jalan baru tanpa merosakkan alam sekitar. Okay, so tanpa nak merosakkan alam sekitar, hutan-hutan dekat sini, sekitar-sekitar sini kamu kena wartakan sebagai hutan simpan. Okay, wartakan sebagai hutan simpan. Okay, so nampak sini ada berapa? 2 markah. 2 markah maksudnya kena ada 2 point. So yang pertama, mewartakan hutan simpan. Pravin, dekat Malaysia ni kat mana hutan simpan yang kau tahu dekat mana ada? Belajar geografi kan? Dekat mana agak-agak ni? Hutan simpan kat Malaysia ni. No idea. Taman negara kat mana taman negara? Taman Negara. Dekat Pahang. Oh. Nanti bawa buat lawatan dengan mak ayah tau. Okay. So Baik, cikgu. So satu cara pula. So salah satunya lagi satu. Okay, tanpa merosakkan alam sekitar. Okay, cadangkan satu cara pembinaan jalan baru. Okay. So kamu bolehlah mengeluarkan ataupun apa namanya, kenapa kita kena mewartakan hutan simpan? Kerana mewartakan hutan simpan kerana salah. Kerana kita nak melindungi hidupan di hutan. Kita nak melindungi supaya hidupan liar boleh membiak. Kerana supaya hidupan liar boleh membiak. Kalaulah kita musnahkan hutan tersebut, macam mana dia nak hidup? So ekosistem dia punya, contohnya lah kan, kamu musnahkan hutan. Gajah-gajah tu semua nak duduk dekat mana? Monyet-monyet sebab tu monyet-monyet banyaknya kalau kamu tengok kalau ke taman saya tu lah, monyet-monyet dia akan selongkar. Dia akan selongkar semua tong sampah. Sebab apa? Sebab ekosistemnya dah terganggu. Sebab itu dia mengganggu kehidupan yang lain. Okey, nombor D. Hutan berhampiran dihuni oleh kehidupan liar yang hampir pupus. Okey. So, apakah cadangan? Saya rasa macam kita tertukar jalan tadi ni. Jalan tersebut. Sekejap ya, Pravin. Saya tengok balik soalan ini. Hutan berhampiran. Apa cadangan? Oh, saya tersilap. Saya terbaca salah lah, Pravin. Yang ini D ni, jawapannya yang C. Boleh padam balik tak? Ataupun kamu tulis dia itu D. Okay, yang D ni, yang ini. Okay, mewartakan hutan simpan. Sebab dia nak melindungi bumi. Okay, mewartakan hutan simpan. Okay, kemudian kerana pula supaya kehidupan dia boleh membiak. Patut saya pelik tu. Yang ni cadangkan cara. So cadangkan cara. Okay, macam mana cara yang ini? Terbaliklah Pravin. Minta maaf ya Pravin ya. Okay. So kalaulah kita nak bina balik jalan-jalan tu, so kita bolehlah bina jambatan sebab dia ada sungai. Okay, bina jambatan. Okay, cadangkan kan. Kemudian kenapa kena buatkan dia punya jambatan? Supaya jalan tersebut tidak tertimbus dengan
dengan tanah runtuh. Okey. Okey, so yang ini cadangan kamu. So ini cadangan kamu, 1 markah. Yang ini sebab. So sebab pun 1 markah. Okay, sama juga yang D ni. Yang ini cadangan kamu. Kemudian yang ini supaya ni adalah kamu punya sebab. Okey, so 2 markah. Okey. So buat lagi sekali ya. Buat lagi sekali, kamu tulis je. Yang tadi tu jawapan untuk D, yang bawah tu jawapan untuk C. Okey, dalam buku kamu. Okey, cikgu bagi masa. Salin dulu ya. Okay, Adilah dah siap bagi tahu cikgu ya. Dah siap cikgu. Okey, dah siap. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 2 last ya. Kita buat 2 soalan je hari ni. Okey, Rajah 2.2 menunjukkan sebuah kilang kelapa sawit yang sedang beroperasi. So kalau nampak dekat sini ada kilang sawit. Ni dia punya tandan-tandan lepas sawit tu lah. Okey, namakan satu punca peningkatan gas rumah hijau daripada kilang sawit ni. Apa yang kamu nampak, Adilah? Daripada kilang. Ada apa? Yang menyebabkan gas rumah hijau. Ada asap tu lah. Daripada mana? Asap dari kilang. Asap daripada kilang. So, satu punca peningkatan. So, kamu tulis asap je. Dah dapat markah. So, nombor 2A, asap. Okay, B pula. Terdapat sebuah kilang memproses buah kelapa sawit berhampiran kediaman penduduk. Nyatakan satu jenis pencemaran alam sekitar yang terlibat. So itu pencemaran apa ya, Adila? Yang menyebabkan asap tadi pencemaran jenis apa? Pencemaran air ke? Pencemaran udara ke? Udara. Pandai, pencemaran udara. Okey. Next, pergi soalan nombor C. Pengusaha kilang tersebut telah disaman oleh Majlis Perbandaran kerana pembuangan sisa kelapa sawit tidak teruras. Huraikan satu kaedah pengurusan sisa kelapa sawit. Macam mana sawit-sawit ni kan, lepas dia dah ambil minyak dia, tandan-tandan yang lebih ni tu, kita nak buat apa? So dia bagi 2 markah kat sini, maksudnya dia ada 2 jawapan. Okey, so cadangan yang pertama, Adilah, apa agak-agak kamu nak buat? Boleh kita semula tak, Adilah, sisa kelapa sawit tu? Sisa kelapa sawit. Okey, kita semula ya, Adilah ya. Okey, soalan. Okey, next point adalah kita pun boleh buat apa namanya, yang kita semula tu, kamu tahu tak untuk apa? Sebab kita boleh proses jadi makanan haiwan tau. Okey. Kemudian dia minta dua kaedah, satu kaedah je. Huraikan satu kaedah. So contoh kita semula. So kita semula ni kamu explain lah. Okay, diproses menjadi dia akan diproses menjadi makanan haiwan. Makanan haiwan. Kerana kaya dengan serat. Okay, next. Okay, D. Jika persatuan penduduk ingin mengadakan satu kempen alam sekitar, cadangkan kempen yang bersesuaian. Okay, Adilah, apa agak-agaknya kempen yang sesuai kamu nak cakap?
Apa tajuk kempen yang kamu nak cakap? Ha? Kempen? Ya, boleh juga. Okay, kempen sayangi alam sekitar. Okey, dah siap. Kita dah dapat 2 soalan pun jadilah. Okey. So, so itu sahaja kelas kita hari ni. Okey, so nanti soalan yang ini nombor 3 nanti kita akan jawab esok pagi jam 8 pagi. Esok kita ada kelas jam 8 pagi insya-Allah. Esok kita akan buat soalan esei bahagian C. Okey, so jumpa lagi Adila dan Pravin. Terima kasih banyak. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Bye. Bye.